Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, marilah kita memulakan kuliah pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Pengurusi Surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan hajah, para ustaz, ustazah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib bulanan setiap hari Rabu yang pertama pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian menggunakan kitab As-Siratul Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabi, Pengajaran dan Pedoman, yang dikarang oleh almarhum Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu setelah kita berehat panjang 4 bulan. Kuliah terakhir kita hari itu pada awal bulan 3, 4, 5, 6, 7, 4 bulan kita berehat. Dan ini adalah pertemuan saya kali kedua dengan tuan-tuan selepas PKP ini dilonggarkan. Bagi siapa yang solat Idul Adha di sini beberapa hari lepas, saya telah hadir ke sini menyampaikan khutbah Idul Adha dan memimpin solat sunat Idul Adha. Jadi malam ini pertemuan kali kedua selepas PKP ini dilonggarkan. Dan pada malam ini saya tidak berhajat untuk mengulas panjang tentang COVID-19 kerana kita telah ikuti banyak hikmah, pelajaran, pengajaran yang kita dengar di televisyen, dengar di ceramah-ceramah secara online, baca di dada akhbar dan sebagainya. Banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang boleh kita ambil daripada pendidikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui ujian COVID-19 ini. Mudah-mudahan ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ini menjadi rahmat untuk kita meningkatkan lagi kualiti ibadah kita, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita masih duduk pada bab yang kelima, iaitu bab yang membincangkan tentang peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Nabi berada di Madinah. Dan malam ini kita masuk peperangan yang ke-8, iaitu Ghazwah Mu'tah. Ghazwah Mu'tah. Dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, tuan-tuan sekalian, kita telah membicarakan tentang kronologi ataupun susunan bagaimana proses dakwah Nabi SAW berjalan dari Mekah sehinggalah Madinah, sehinggalah Nabi wafat. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, daripada usia Nabi 40 sehinggalah penghujung usia Nabi 52 lebih kurang. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, bermula dengan dakwah secara rahsia 3 tahun, kemudian masuk tahun keempat dakwah dibuat secara terbuka. Kesimpulannya, rumusan daripada perbahasan kita untuk bab dakwah Nabi di Mekah, Mekah adalah tempat dakwah dan bersabar dengan ujian yang berlaku. Di Mekah belum disyariatkan perang kerana umat Islam adalah minoriti sikit. Di Mekah dakwah
sabar, mohon bantuan, munajat daripada Allah. Tak tahan, tinggalkan orang lain, cari sasaran baru. Sasaran baru tak nak terima, cuba sasaran lain pula. Sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala membenarkan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila di Madinah, barulah Nabi SAW menerima perintah daripada Allah, iaitu ayat-ayat berkaitan dengan kewajipan perang. Kerana sudah ada kekuatan, Nabi sudah berjaya membentuk kerajaan, sudah menjadi kerajaan di Madinah, menjadi penguasa. Maka memanfaatkan kekuasaan yang kita ada itu untuk mempertahankan dakwah. Bila kita diserang, kita boleh balas. Bila kita diserang, kita boleh balas. Maka sebab itulah hari itu kita telah ikuti pada awal bab yang kelima ini berkaitan dengan ayat kewajipan perang. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, sedikit ulang kaji apa yang telah kita ikuti pada pertemuan yang lepas. Bila Nabi hijrah ke Madinah, peperangan ni, siapa yang Nabi hadapi? 3 pihak. Yang pertama, Nabi hadapi musyrikin Mekah, pihak Quraisy, yang rasa terancam dengan kekuatan kerajaan baru Madinah. Jadi musyrikin Mekah beberapa kali perang dengan umat Islam di Madinah. Perang Badar, perang Uhud, yang kita ikuti sebelum ini. Yang kedua, apa ancaman Nabi dan para sahabat bila Nabi duduk di Madinah? Nabi berhadapan dengan ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya mereka yang diberi kitab tapi menyeleweng. Pertama, orang Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Sebab tu waktu Nabi duduk di Mekah, beberapa kali Nabi perang dengan musyrikin Mekah. Nabi duduk di Madinah, Nabi perang dengan musyrikin Mekah beberapa kali. Nabi perang dengan ahli kitab di kalangan Yahudi beberapa kali. Nabi berperang dengan ahli kitab di kalangan Nasrani beberapa kali. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, takut kita terlupa, malam ni peperangan yang ke-8 iaitu Ghazwah Mu'tah. Saya jelaskan sekali lagi apa makna Ghazwah. Ulama-ulama, khasnya ulama-ulama yang mahir dalam bidang sirah ini, mereka membezakan di antara peperangan yang Nabi pimpin dengan peperangan yang Nabi tak pimpin, Nabi tak sertai. Kerana hal-hal tertentu, maka Nabi lantik mana-mana sahabat jadi wakil, jadi panglima perang. Maka ahli sejarah, ulama-ulama yang mahir dalam bidang sejarah Nabi ini, mereka bezakan dua istilah ini, dua jenis peperangan ini. Mana-mana perang yang dipimpin oleh Nabi, biasanya perang-perang yang besar lah, Badar, Uhud, Ahzab, kan. Kalau perang yang dipimpin oleh Nabi, kebiasaannya perang-perang besar ni, istilah peperangan itu iaitu Ghazwah. Ghim, Zai, Waw, Ta marbutah. Ghazwah. Ghazwah ni maknanya perang besar yang Nabi pimpin. Malam ni Ghazwah Mu'tah. Kalau perang-perang kecil, Nabi hantar beberapa orang sahabat, beberapa puluh orang sahabat pergi ke satu tempat, berhadapan dengan pemerintah-pemerintah di satu tempat, berlaku peperangan dengan kumpulan-kumpulan yang kecil yang Nabi tidak sertai, itu disebut sebagai Sariyah. Sariyah. Jadi kita kena bezakan di antara Ghazwah dengan Sariyah. Jadi kalau kita campur keseluruhan Ghazwah yang Nabi pimpin dengan Sariyah yang dipimpin oleh sahabat, jumlahnya sekitar 84 kali. Dalam tempoh 10 tahun Nabi dan para sahabat di Madinah tu, duduk di Madinah itu, berlaku 84 kali peperangan, sama ada Ghazwah ataupun Sariyah. Baik, berapa Ghazwah Nabi pimpin? Ghazwah yang Nabi pimpin 28. 28 Ghazwah. Daripada 28 itu dimasukkan dalam kitab kita ni 11 sahaja. Daripada 28 Ghazwah yang Nabi pimpin, dimasukkan dalam kitab kita ni 11 sahaja. Adapun Sariyah, iaitu perang-perang kecil yang dipimpin oleh para sahabat, yang tu kita tak bincang langsung kerana jumlahnya terlalu banyak. Jumlahnya terlalu banyak, tuan-tuan boleh ikuti dalam kitab-kitab sirah yang lain. Malam ni tuan-tuan sekalian, kita masuk Ghazwah Mu'tah. Ghazwah Mu'tah. Mu'tah ni nama tempat pada hari ini di negara Jordan. Baik. Kata pengarang kitab ni, dia kata Ghazwah Mu'tah berlaku pada bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah berlaku Ghazwah Mu'tah, perang Mu'tah. Mu'tah ni sebuah kampung di pinggir Syam. Syam ni dekat mana pula tuan-tuan sekalian? Syam ni hari itu kita dah sebut banyak kali dalam kuliah. Sekarang bila sebut bumi Syam, tak ada dalam nama bumi Syam tu. Dulu bila sebut bumi Syam maknanya Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Ni meletup. Jadi Palestin, Syria, Jordan, Lebanon ni dulu disebut sebagai bumi Syam.
bumi Syam. Ya, Nabi pernah sampai ke situ, berdagang, Isra Mi'raj, kan? Bumi Syam tu. Dan bumi Syam ni antara kawasan paling besar sekali Syria lah pada hari ni. Jadi Mu'tah ni, perang Mu'tah ni berlaku pada bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Mu'tah merupakan sebuah kampung di pinggir Syam. Sekarang tempat ni dinamakan Al-Karak. Bukan Karak kat highway tu. Ya. Berantu tu Karak tu. Kan? Musim raya situ saja 5 jam. Tempat berantu tu. Sekarang dinamakan Al-Karak tempat tu. Letaknya di tenggara Laut Mati, iaitu di negara Jordan. Jadi perang Mu'tah ni berlaku di mana? Jordan. Tuan-tuan tak payah ingat nama pelik-pelik ni. Al-Karak lah apa ni, tak payah tuan-tuan ingat. Tuan-tuan ingat Mu'tah ni satu tempat pada hari ni dalam negara Jordan. Jordan ni dulu sebahagian daripada bumi Syam. Baik, sebab apa berlaku perang Mu'tah ni tuan-tuan sekalian? Baik, ini kita kena patah balik ke belakang sikit. Kena patah balik ke belakang sikit perang yang kita ikuti sebelum ni. Tuan-tuan ingat, pada tahun ke-6 Hijrah, waktu Nabi duduk di Madinah, Nabi bermimpi masuk ke Mekah buat ibadat umrah. Kalau tuan-tuan ingat, kita ikuti hari itu, perang Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi bermimpi masuk ke Mekah buat ibadat umrah. Maka Nabi maklum kepada para sahabat, siapa nak ikut? Bila Nabi mimpi, maka mimpi Nabi ni dia sebahagian daripada wahyu. Mimpi Nabi bukan mimpi orang awam. Mimpi Nabi ni dia wahyu. Maka Nabi ajak para sahabat, siapa nak ikut buat umrah. Akhirnya adalah 1000 lebih sahabat, ada yang sebut di antara 1400. Ya, 1400, 1300 gitu. Sahabat yang ikut Nabi nak buat umrah, bermakna bergerak daripada Madinah nak masuk ke Mekah. Tiba-tiba sampai satu tempat dekat dah dengan kota Mekah, tempat tu namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah ni salah satu tempat miqat haji dan umrah. Orang Malaysia dia bukan di situ. Orang Malaysia di mana? Miqat dia Qarnul Manazil. Kan? Biasanya di atas pesawat kan. Ni ada beberapa tempat miqat mereka di Hudaybiyah. Jadi bila Nabi sampai di Hudaybiyah, tiba-tiba Nabi dapat makluman pemimpin Quraisy, pemimpin Mekah bersiap keluar beramai-ramai dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Waktu tu dia tak masuk Islam lagi Khalid Al-Walid ni. Dia memang bersungguh dengan 200 bala tentera dia, memang keluar nak pergi tahan rombongan Nabi daripada masuk ke Mekah. Dia ingat Nabi datang nak berperang. Ya, dia ingat Nabi datang nak berperang. Panjanglah cerita tu, cerita Nabi nak buat umrah ni. Akhirnya berlakulah rundingan. Akhirnya keputusannya tahun ke-6 Hijrah tersebut, pemimpin Mekah tak benarkan Nabi masuk. Tapi ada perjanjian lah, perjanjian yang macam-macam syarat lah. Antaranya apa dia? Ya, bila pergi berunding dengan pemimpin Mekah tu, Nabi desak, kami nak masuk juga, kami bukan nak berperang, kami nak buat umrah saja. Kemudian baliklah. Ya, balik. Akhirnya mereka berkerah juga nak halang. Akhirnya Nabi hantar wakil berunding, mereka hantar wakil berunding, Nabi hantar wakil berunding. Antara wakil Nabi yang pergi berunding ni Sayyidina Osman. Bila Sayyidina Osman pergi berunding, dia balik lewat ke rombongan Nabi tu, dia patah balik lewat ke rombongan Nabi yang berhenti di Hudaybiyah tu. Jadi tersebarlah berita di kalangan sahabat ni, Osman kena tangkap, kena bunuh. Maka sahabat-sahabat pun rasa nak marah, lalu pakat-pakat berikrar depan Nabi, berbai'ah depan Nabi, kita takkan balik semula ke Madinah. Ya, kita akan hadapi orang Mekah ni. Ya, sama ada mereka nak ajak kita berdamai, berunding, ataupun kita hadapi mereka sampai kita syahid. Bila dengar sahabat-sahabat mula berikrar, berbai'ah depan Nabi ni, orang Mekah kelang kabut. Akhirnya mereka pun longgar, mereka ambil keputusan, jom kita berunding. Ya, berlakulah satu perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Kenapa berlaku di Hudaybiyah? Jadi ada 4 isi kandungan besar perjanjian Hudaybiyah tu. Pertama, tahun tersebut Nabi tak boleh buat umrah. Bila datang? Tahun depan. Jadi Nabi terima syarat tu. Nabi terima. Jadi sahabat mula rasa nak marah lah. Kenapa terima ni? Kita datang jauh-jauh ni, perjanjian apa ni berat sebelah ni. Isi kandungan perjanjian mereka letakkan. Rugi kita ni isi kandungan ni. Nabi kata tak apa. Yang kedua, isi kandungan perjanjian Hudaybiyah, mana-mana kabilah-kabilah Arab. Ya. Khasnya kabilah-kabilah yang belum memeluk Islam lah. Kan? Kabilah-kabilah Arab mana-mana yang nak bersekutu dengan kerajaan Mekah boleh. Mana-mana kabilah Arab yang nak bersekutu dengan kerajaan Madinah boleh. Masing-masing jaga sekutu masing-masing. Kalau kabilah Arab ni dia rasa Mekah kuat, dia kawan dengan Mekah.
Kalau kabilah ni rasa kerajaan Madinah kuat, dia kawan dengan Madinah. Jadi masing-masing Mekah kena jaga sekutu dia, Madinah kena jaga sekutu dia. Kalau sekutu Mekah ganggu sekutu Madinah, bermakna dia cari masalah dengan kerajaan Madinah. Kalau sekutu Madinah cari masalah dengan kerajaan Mekah, bermakna dia cari masalah dengan kerajaan Mekah itu sendiri. Okey, setuju? Yang ketiga apa dia? Isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Isi kandungan perjanjian Hudaybiyah ni yang ketiga. Kalau ada orang Mekah melarikan diri pergi ke Madinah, kerajaan Madinah kena pulangkan balik orang tu ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah melarikan diri pergi ke Mekah, kerajaan Mekah tak payah pulangkan. Macam tu dia punya syarat. Kan? Isi kandungan perjanjian Hudaybiyah 3. Yang keempat dia. Isi kandungan perjanjian Hudaybiyah yang keempat. Tak apalah. Ya, check boleh. Jadi Nabi terima, bila terima turunlah tanda tangan. Akhirnya Nabi ambil kesan, kita balik. Jadi bila nak balik kena bertahallul dulu lah. Kan, maknanya keluar daripada ibadat haji dengan umrah ni kita panggil tahallul kan. Jadi sahabat-sahabat pakat tak nak buat lah kan. Mari jauh-jauh, tiba-tiba Nabi terima syarat pula sebelah. Akhirnya Nabi yang mula dulu. Ya, akhirnya sahabat pun pakat ikut. Antara sahabat yang protes tak setujunya Sayyidina Umar lah, kan. Akhirnya Nabi pun menenangkan Sayyidina Umar, fahamkan Sayyidina Umar, baliklah. Bila datang pula buat umrah tahun depan, tahun ke-7 Hijrah. Baik tuan-tuan sekalian, tahun ke-7 Hijrah datang semula. Ya. Jadi bila Nabi balik tahun ke-6 Hijrah balik, tahun ke-7 Hijrah baru nak datang buat umrah semula, umrah ganti, umrah Al-Qadha kita panggil, umrah ganti. Maka di antara tahun ke-6 sehingga tahun ke-7 tu Nabi ambil kesempatan, ya. Nabi satu lagi isi kandungan perjanjian Hudaybiyah ni, teringat. Genjatan senjata di antara kerajaan Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Mekah dengan Madinah tak boleh perang selama 10 tahun. Cantik Cantik ni ruang untuk dakwah. Jadi mereka tak sedar, mereka letak syarat, akhirnya untung untuk kerajaan Madinah. Jadi di antara tahun ke-6 sehingga tahun ke-7 Hijrah, bila Nabi balik ke Madinah, sementara nak tunggu buat umrah, takkan duduk di Madinah termenung saja. Sementara nak tunggu setahun tu, akhirnya Nabi ambil manfaat daripada isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Nabi mula hantar surat kepada beberapa orang raja ajak memeluk Islam. Raja di Mesir, di Bahrain, di Syam, di Rom, di Parsi, ya. Banyak tempat. 7-8 orang raja Nabi hantar surat ajak memeluk Islam. Antaranya Raja Najasyi, raja di Afrika. Ya, raja di Afrika. Kalau kita tuan-tuan ingat dulu waktu Nabi berdakwah di Mekah, tekanan di Mekah begitu teruk, Nabi izinkan beberapa orang sahabat berhijrah ke Habsyah, Afrika. Raja yang dilindungi orang Islam tu namanya Raja Najasyi, Kristian, bantu orang Islam. Sebab tu bila Nabi hijrah ke Madinah, selepas berlaku perjanjian Hudaybiyah tu, di antara raja yang Nabi hantar surat, Raja Najasyi itulah, raja di Afrika tu. Kerana Nabi nampak kecenderungan dia ni kepada Islam. Baik. Jadi di antara tahun ke-6 ke tahun ke-7 Nabi hantar surat. Tahun ke-7 sehingga tahun ke-8 tu hantar surat. Bila hantar surat, berlakulah peristiwa perang Mu'tah ni tuan-tuan sekalian. Nabi hantar sahabat-sahabat bawa surat Nabi, ajak beberapa orang raja memeluk Islam. Ada yang nak peluk Islam, ada yang tak nak peluk Islam, kemudian koyak surat Nabi pun ada, ya. Ada yang tak nak peluk Islam tapi balas surat Nabi elok-elok, ada yang bagi hadiah kepada Nabi. Apa pun, ramai-ramai sahabat Nabi yang jadi utusan Nabi hantar surat Nabi ni, semuanya balik selamat. Soal raja tu memeluk Islam ataupun tak peduli. Yang penting semua sahabat Nabi balik selamat. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Dalam kitab kita ni ada nama dia. Al-Harith bin Umair Al-Azdi ni di antara sahabat Nabi yang Nabi pilih untuk hantar surat Nabi kepada seorang raja. Sahabat lain hantar surat ke tempat tu, tempat ni. Al-Harith bin Umair Al-Azdi ni, Nabi arahkan dia bawa sepucuk surat Nabi kepada seorang raja di Basrah. Kebetulan raja di Basrah tu nama Al-Harith juga. Nama Al-Harith juga. Sahabat Nabi yang bawa surat ni nama Al-Harith juga. Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Raja di Basrah tu namanya Al-Harith juga. Al-Harith bin Abi Syamir Al-Ghassani, raja di Basrah. Raja di Basrah ni satu kawasan kecil. Dia ada raja besar yang menaungi Basrah ni, iaitu kerajaan Rom.
Empire Rom. Rom ni kuasa besar lah. Hari ni mereka lah. Kan kita kata kuasa besar. Dulu kuasa besar waktu tu Rom. Rom ni di bawah ni ada raja-raja kecil yang duduk bernaung di bawah dia. Antaranya Raja Basrah ni lah. Tuan-tuan faham jalan cerita tu Baik. Jadi sahabat Nabi nak hantar surat kepada raja di Basrah. Raja di Basrah ni raja kecil je, tapi bernaung di bawah kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Rom. Baik. Bila bawa surat Nabi ni tuan-tuan sekalian, nak hantar kepada raja di Basrah yang bernaung di bawah kerajaan Rom. Raja Rom, kuasa besar pada waktu tu, namanya siapa? Hercules, Raja Rom. Jadi di bawah kerajaan Rom, di bawah pimpinan Hercules ni banyaklah raja-raja yang duduk di bawah takluk dia, bawah naungan dia. Baik. Bila sahabat Nabi ni bawa surat Nabi nak pergi menghadap Raja Basrah yang bernaung di bawah kerajaan Rom ni, di bawah Hercules ni, tak sampai lagi ke kawasan Basrah. Belum sampai ke kawasan Basrah, tiba-tiba sahabat Nabi yang bawa surat ini ditahan oleh seorang raja lain di kawasan lain. Raja ni namanya Syurahbil. Dalam kitab kita mungkin tak tulis nama, tuan-tuan boleh catatlah. Belum sampai kepada Raja Basrah surat, sampai dulu ke daerah lain. Raja di daerah tu namanya Syurahbil. Rupa-rupanya Syurahbil ni pun raja yang bernaung di bawah kerajaan Rom juga. Boleh nampak tu Raja di Basrah tadi bernaung di bawah kerajaan Rom. Surat nak hantar kat dia, tak dan sampai ke tempat dia, sampai ke tempat daerah lain dulu. Raja di situ tu nama Syurahbil. Dia bernaung di bawah kerajaan Rom juga. Dia ditahan sahabat Nabi yang bawa surat ni. Ditahan sahabat Nabi yang bawa surat ni, Baik. Dia tanya kepada sahabat Nabi ni. Dia kata, kamu nak pergi mana? Boleh jadi kamu ni salah seorang utusan Muhammad. Lalu sahabat Nabi tadi jawab, iyalah aku utusan Muhammad. Kan nak bawa surat Nabi ni kepada raja di Basrah. Tiba-tiba kena tahan dengan raja lain. Dua-dua raja ni bernaung di bawah kerajaan Rom. Baik, akhirnya raja di tempat itu namanya Syurahbil bin Amru Al-Ghassani. Dia ditangkap sahabat Nabi ini, diikat dan disembelih dengan sahabat Nabi ini. Semua utusan Nabi yang hantar surat kepada raja-raja semua balik selamat. Dia ni tak balik-balik. Satu-satunya utusan Nabi yang hantar surat tak balik dah, dia ni lah. Pergi ke daerah Jordan, kena tahan dengan seorang raja, diikat, disembelih. Baik. Bila berita ni sampai kepada pengetahuan Nabi SAW, Nabi marah, sedih dengan kejadian ni, kerana inilah satu-satunya utusan Nabi yang tak balik, dibunuh oleh raja. Baik. Tidak ada utusan Nabi yang dibunuh. Termasuklah perjanjian Hudaibiyah yang kita bincang tadi tu. Sayyidina Osman tu tak kena bunuh pun. Tapi bila dia lambat balik ke rombongan Nabi itu, tersebar berita dia kena bunuh lah. Sebab orang Mekah pun tahu utusan ni perlu dihormati. Maka ganggu mana-mana utusan bagi pihak-pihak tertentu ni satu benda yang aib, benda memalukan kalau ganggu utusan orang. Maka sebab tu Sayyidina Osman tak kena bunuh pun waktu cerita perjanjian Hudaibiyah tadi tu. Tiba-tiba sahabat Nabi yang hantar surat ni kena ikat, kena sembelih. Nabi sedih, marah teramat sangat. Baik. Maka Nabi bermesyuarat dengan para sahabat, kita pergi ke Mu'tah, Jordan, bumi Syam. Bersiap. Berapa orang ikut? 3,000. 3,000 tentera Islam ikut. Nabi ni jadi orang kata pengarah, atur perjalanan. Macam mana? Baik. Perjalanan nak pergi ke sana ni, Mu'tah ni, 3,000 orang. Dan Nabi sebut dalam hadis, dalam ucapan Nabi, kita baca hadis Nabi. Nabi kata beliau, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata, Nabi SAW melantik Zaid bin Harisah sebagai panglima perang. Ni yang pertama, nama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni pernah jadi anak angkat Nabi. Rapatnya hubungan Zaid bin Harisah dengan Nabi ni sampai ada sahabat panggil Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala turunkan selepas itu satu ayat Quran, anak angkat tak boleh dipingkan kepada ayah angkat. Tak boleh.
sayangnya anak angkat kepada ayah angkat tu, dia panggil ayah apa semua boleh, tapi ditukar bin apa tu tak boleh. Ayah angkat sayang pada anak angkat, dipanggil anak apa boleh. Tukar bin tak boleh. Salah. Kerana dia merosakkan masalah banyak nanti. Masalah harta pusaka, masalah aurat, banyak cerita nanti, panjang cerita nanti. Zaid bin Harisah, Nabi lantik dia jadi panglima perang, ya. Dan Nabi sambung, Nabi kata dia, kalau Zaid terbunuh, maka yang ganti dia Ja'far bin Abi Talib. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Ja'far bin Abi Talib ni sepupu Nabi, adik-beradik dengan Sayyidina Ali lah. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Jadi Nabi kata kalau Zaid terbunuh, Ja'far ganti, Ja'far bin Abi Talib. Dan kalau Ja'far bin Abi Talib terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab sirahnya, Abdullah bin Rawahah. Nabi berhenti setakat 3 nama ni je. Nabi tak sebut dah nama yang keempat, sama dia pengganti kalau terbunuh. Banyaklah tafsiran itu di kalangan ulama. Antaranya dia menunjukkan Nabi pun sendiri tak tahu benda gaib yang nak berlaku akan datang. Itu antara tafsiran tentang hal itu. Kalau Nabi tahu, Nabi sebutlah sepah Abdullah bin Rawahah orang ni nanti. Menunjukkan setakat tu ya. Jadi Nabi cerita tentang tanda kiamat ke apa semua ke, bukan bermakna Nabi tahu benda akan datang, benda baik. Melainkan apa benda yang Nabi sebut tanda kiamat, apa benda nak berlaku tu wahyu daripada Allah juga. Jadi bila Nabi berhenti setakat Abdullah bin Rawahah, setakat tu je lah. Setakat tu je lah. Baik. Akhirnya bila nak bergerak, rupa-rupanya perang Mu'tah ni Nabi tak pergi. Nabi ni jadi pengarah program, susun, atur apa semua. Ya, Nabi lantik panglima-panglima perang ni, orang yang berkelayakan. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib. Ya, kalau Zaid terbunuh, kalau Ja'far terbunuh, Abdullah bin Rawahah. Nabi tak pergi. Tapi kenapa dimasukkan juga perang Mu'tah ni dalam kategori ghazwah, sedangkan kita sebut tadi ghazwah adalah perang besar yang Nabi pimpin? Kenapa dimasukkan juga sebagai ghazwah? Kenapa tak masuk syariah saja? Jadi ulama-ulama dalam kitab sirah memang masukkan dalam kategori ghazwah. Pertama kerana perang ni perang yang sangat besar lawan kerajaan Rom. Yang keduanya, walaupun Nabi tak pergi, Nabi antara yang terlibat mengatur peperangan ini sehinggalah sahabat berangkat pergi. Ya? Bila sahabat nak berangkat pergi, Nabi sampaikan ucapan. Nabi sampaikan nasihat. Ya, baik. Nabi arahkan Zaid bergerak pergi ke tempat pembunuhan Al-Haris bin Umair Al-Azdi tadi, di mana Mu'tah, Jordan. Ya. Dan bila sampai di sana, jangan angkat senjata lagi. Ajak dulu penduduk di kawasan Mu'tah tu memeluk Islam. Seru mereka memeluk Islam. Cerita tentang ajaran Islam tu bagaimana. Ajak mereka memeluk Islam. Ya. Sekiranya mereka menolak seruan tersebut, bukan sekadar menolak, buat tindakan yang jahat dan sebagainya, serang ke apa dan sebagainya, tentera Islam hendaklah memohon pertolongan Allah dan perangilah mereka. Kalau tak berlaku, jangan. Ajak dulu mereka masuk Islam. Kemudian Nabi berpesan kepada pasukan tentera di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. Nabi pesan apa dia, tuan-tuan sekalian? Nabi pesan, Nabi kata apa dia? Aku pesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Pergi perang ni bawa takwa dalam diri. Aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang Islam yang bersama dengan kamu. Baik. Perangilah sesiapa yang kufur kepada Allah dengan nama dan demi jalan Allah. Pergi perang dengan nama Allah, demi jalan Allah. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Baik. Kemudian Nabi sampaikan etika peperangan yang perlu dipelihara oleh pasukan tentera Islam. Nabi kata apa dia? Jangan kamu belot jika diadakan sebarang perjanjian. Perjanjian sama pasukan tentera Islam ke, perjanjian damai dengan pihak lawan ke, bagaimana ke? Jangan ada yang belot, dilanggar perjanjian itu. Ya. Jangan kamu belot jika diadakan perjanjian atau mencuri harta rampasan perang sebelum diagih-agihkan. Perang, nampak benda hak sedap dia minat semua, ambil tok dan jubah dia semua sebelum diagihkan, tak boleh. Dia ada kaedah pembahagian dia. Harta rampasan perang ni perlu dikumpul dulu, ada kaedah pembahagian dia. Tak boleh main curi macam tu sebelum diagihkan. Nabi pesan. Kemudian Nabi pesan, kamu jangan bunuh kanak-kanak.
Kanak-kanak jangan bunuh. Kerana mereka tak terlibat dengan perang. Ini etika peperangan dalam Islam. Tak sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Kanak-kanak lah antara mangsa paling banyak dalam peperangan dunia pada hari ini. Nabi pesan jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang perempuan, wanita. Ya. Jangan bunuh orang tua yang tak berdaya, orang lemah, tak terlibat dengan perang. Jangan bunuh pendeta-pendeta, maknanya ahli ibadat, yang memencilkan diri mereka di gereja, dalam rumah ibadat mereka, dok beribadat dalam rumah ibadat mereka, ahli ibadat ni jangan diganggu. Sami ke, Tok Cha ke apa tak kira, jangan diganggu. Kan, padri dia ke, jangan ganggu. Jangan kamu musnahkan pokok-pokok kurma. Nabi sebut tu kat sana pokok kurma. Kalau kita pokok apa ada kat sini lah. Bila perang, suka hati ditebang pokok, rosakkan tanaman-tanaman, tak boleh. Kalau zaman tu kurma lah Nabi sebut. Jangan memusnahkan pokok kurma, jangan tebang pokok-pokok, atau meruntuhkan binaan-binaan. Kita perang dengan manusia. Jangan rosakkan tanaman orang. Kecuali tak boleh elak. Kan? Tak boleh elak. Kita nak tembak musuh, tiba-tiba depan kita ada tumbuhan, ada pokok yang menghalang kita daripada nampak musuh. Terpaksa tebang juga, terpaksa tebang juga sikit. Tak boleh elak. Kan? Tengok keadaan. Ataupun kita nak serang musuh, tiba-tiba musuh tu memang duduk dalam bangunan. Jadi nak tembak macam mana? Mereka duduk dalam bangunan. Jadi bangunan tu akan runtuh. Tu adalah pengecualian dalam hal itu. Kan? Baik. Jadi ini etika peperangan dalam Islam. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua yang lemah, jangan bunuh pendeta-pendeta yang duduk dalam gereja, ya. Jangan musnahkan pokok kurma, jangan tebang pokok-pokok, jangan runtuhkan binaan. Baik. Kemudian angkatan tentera Islam pun berangkatlah pergi selepas dengar nasihat daripada Nabi apa semua ni, berangkat pergi dengan mengharapkan keberkatan daripada Allah. Rasulullah sendiri yang menghantar mereka berlepas daripada Madinah. Kalau kita nak hantar orang Mekah tu, kita iring sampai ke airport tu, KLIA tu, kan? Kalau boleh sampai ke terbang tu, nak gerak, nak bye-bye lagi kalau boleh, tapi tak boleh lah, kan? Setakat dekat lobi tu itu dah turun ke bawah tu tak nampak lah. Nabi ni hantar sahabat ni berlepas Madinah, keluar Madinah tu, ya, iringi mereka. Lalu pasukan tentera Islam di bawah pimpinan Zaid bin Harisah ni pun bergerak sampailah ke satu tempat bernama Ma'an. Di bawah tu ada catatan ataupun kita panggil nota kaki. Dia kata nama Ma'an ini juga sebahagian ulama memanggilnya Mu'an. Boleh jadi Ma'an, boleh jadi Mu'an. Bergerak sampai ke Mu'an ataupun Ma'an. Bila sampai di situ, tiba-tiba dapat berita yang mengejutkan. Berita dia, Hercules, Raja Rom siapkan bala tentera cukup besar. Apa kena-mengena dengan Hercules? Memang ada kena-mengena lah. Kita nak pergi tuntut bela raja yang sebelah sahabat Nabi. Kena ingat raja tu bos dia siapa dia? Bos dia Hercules. Maknanya kalau kita pergi cari hal dengan dia, kita terpaksa berhadapan dengan Rom, Raja Hercules. Jadi Nabi arahkan sahabat pergi mengadap raja tu, tuntut bela, cari siapa dia pembunuh sahabat Nabi ni. Bukan Nabi tak tahu risikonya dia lawan raja tu bermakna kena lawan dengan Rom sekali. Bukan Nabi tak tahu. Tapi keyakinan Nabi kepada Allah Ta'ala, Nabi arahkan sahabat bersiap pergi. Jadi bila sampai di Ma'an ini, dapat berita Hercules, Maharaja Rom ketika itu siapkan bala tentera cukup besar. Dan angkatan tentera Rom ini berpangkalan di satu tempat bernama Ma'ab. Tadi Ma'an, ini Ma'ab. Bersiap di situ. Salah sebuah kampung Al-Balqa, itu kawasan perkampungan yang dibangunkan oleh kerajaan Damsyik. Damsyik pada hari ini ibu negara Syria. Baik. Kotanya dikenali dengan Amman. Mereka terdiri daripada kerajaan Rom punya bangsa Rom, Kristian lah, dan juga orang-orang Arab yang beragama Nasrani, Kristian. Jadi Rom punya bangsa satu hal, kemudian kabilah-kabilah Arab yang beragama Kristian yang merupakan sekutu kerajaan Rom. Berapa jumlahnya tuan-tuan sekalian? Rom punya bala tentera 100,000.
kabilah-kabilah Arab yang beragama Kristian yang merupakan sekutu kerajaan Rom 100,000. Jadi campur dua-dua 200,000. Sahabat Nabi 3,000. Logik kita kalah. Ikut logik kita, kalau berbanding dengan jumlah ni, kuantiti kalah. 100,000 tentera Rom, 100,000 kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani, Kristian yang sekutu kerajaan Rom 200,000. Jadi bila sampai di Ma'ad dengar berita Rom punya bala tentera cukup besar, ya, akhirnya orang Islam buat mesyuarat khas di situ. Meeting tergebak. Macam mana ni? Nak teruskan perjalanan ke tak ni? Ni sakit ni. Kan? Kita 3,000 ni 200,000, macam mana ni? Nak terus ke tak ni? Baik. Mesyuarat. Adalah di kalangan sahabat yang beri pandangan, kita hantar wakil kita balik semula ke Madinah, dijumpa Nabi semula bijak. Kok Nabi ada nak bagi cadangan baru ke? Kan? Nabi nak suruh patah balik ke? Kan? Jadi ada wakil kita ni balik ke Madinah, dia minta pandangan Nabi. Minta pandangan Nabi. Mungkin Nabi ada nak beri arahan lain kepada mereka, apa yang patut mereka lakukan. Jarak dengan tempat perang tu tak jauh dah. Tiba-tiba nak patah balik, hantar wakil pergi bincang pula dengan Nabi. Kok Nabi nak bagi arahan lain. Satu hal. Maka sebab tu sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah dia bantah, dia tak setuju. Abdullah bin Rawahah ni salah seorang yang Nabi sebut sebagai panglima tadi. Kalau Zaid bin Harisah terbunuh, Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib terbunuh, Abdullah bin Rawahah ganti. Jadi Abdullah bin Rawahah dalam mesyuarat tergempar ni, dia tak setuju. Tak setuju dah nak balik ke Madinah, nak dengar, nak minta pandangan Nabi. Bila Nabi dah arahkan kita pergi tu, takkan Nabi tak tahu Rom tu besar? Tapi kenapa Nabi suruh juga? Adalah sesuatu tu, Nabi terima wahyu ke bagaimana ke? Adalah tu keyakinan Nabi tu. Takkan Nabi tak tahu kita nak cari raja yang bunuh ni, bermakna kita akan hadapi Rom. Jadi Abdullah bin Rawahah bangun dalam mesyuarat itu, dia bangkang. Dia kata beliau, demi Allah, peperangan yang kamu benci ini, inilah tujuan sebenar kamu keluar. Mana ada orang suka perang? Perang ni cedera, perang ni mati, perang ni kena tinggal Nabi ni, perang ni minggu-minggu keluar ni, boleh jadi makan masa berbulan. Jadi perang ni benda orang benci, orang tak suka. Tapi kata Abdullah bin Rawahah, demi Allah, peperangan yang kamu benci ni, ya, mana tak benci, mana tak takut, 200,000. Kan? Demi Allah, peperangan yang kamu benci ni merupakan tujuan sebenar kamu keluar. Memang kita keluar untuk ni, ya, tujuannya. Memang ada Rom kan? Kamu mengejar mati syahid. Kita tidak memerangi manusia berdasarkan bilangan mereka ataupun kuantiti yang ramai maupun kekuatan. Dengar kata bilangan ataupun kuantiti banyak, kita patah balik. Dengar sikit, kita turun. Kita tak macam tu. Kita tak peduli bilangan banyak ke tak banyak, kuantiti banyak ke tak banyak. Kita perang bukan masalah bilangan ke kuantiti. Kan? Kita tidak memerangi manusia berdasarkan bilangan, kuantiti yang ramai maupun kekuatan mereka. Ya, kita memerangi mereka hanya berbekalkan agama yang Allah muliakan kita dengan ini. Pergi perang ni berbekalkan dalam diri kita ni apa ni? Agama yang Allah Ta'ala muliakan. Kita dengan ni. Sesungguhnya akhir daripada peperangan ini, kesudahan daripada perang ini, hanya salah satu daripada dua kebaikan kita akan dapat. Ujung perang ni, pengakhiran perang ni, penamatnya, kita akan dapat salah satu daripada dua kebaikan. Salah satu ni dapat, ya, sama ada kita dapat kemenangan, ataupun kalau tak capai kemenangan dalam perang pun kita dapat anugerah mati syahid. Jadi Abdullah bin Rawahah bagi ceramah macam itulah, kan? Dia kata akhir peperangan ini kita dapat salah satu daripada dua kebaikan. Sama ada kita menang ataupun kita dapat mati syahid. Jadi sahabat lain bila dengar Abdullah bin Rawahah bangun bangkang, kemudian bagi pula motivasi macam tu, okey, setuju, kita terus. 3,000 nak lawan 200,000. 3,000 nak lawan 200,000. Kita terus. Baik, terus. Oleh itu ramai bersetuju dengan beliau untuk memasuki kancah pertempuran. Ya, memasuki kancah pertempuran. Dua kali betulnya. Baik, seterusnya perang pun bermula. Panjang cerita perang. Kita ni diringkaskan. Berlakulah perang. Bila berlaku perang, tuan-tuan sekalian, panglima yang pertama Nabi lantik tadi Zaid bin Harisah. Dia pimpin perang sungguh-sungguh. Ya, pimpin perang ni biasalah
strategi perang ni ada kepala bahagian depannya, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Biasalah tu perang. Orang main bola gitulah, kan? Sayap kanan, sayap kiri. Zaid bin Harisah ni pimpin perang sungguh-sungguh sehinggalah akhirnya dia diserang dengan tombak bertalu-talu, menyebabkan Zaid bin Harisah terbunuh. Belum sempat bendera yang dia pegang itu jatuh, akhirnya Ja'far bin Abi Thalib ambil alih. Sebagaimana pesanan Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, pimpin perang. Bila Ja'far bin Abi Thalib terima panji tentera Islam itu, ya, dia pula ganti. Ja'far mula-mula berperang di atas kuda, kemudian turun pula, tak duduk atas kuda dah, turun ke bawah pula, dan berperang dengan berjalan kaki pula sambil pegang bendera ni, ya. Tak lama kemudian Ja'far bin Abi Thalib pula diserang, tangan kanannya dipotong. Bila tangan kanannya dipotong, panji tadi, bendera tadi disambar dengan tangan kirinya. Tangan kirinya dipotong, dia sambar bendera tu dengan baki tangan yang ada ni, dikepitkan bendera tu di dada. Ni panji ni, bendera ni benda penting dalam peperangan ni, ya. Simbol penting. Maknanya kalau bendera jatuh ni, kolak penting. Tangan kanan potong, ambil tangan kiri potong, dikepitnya. Tak lama kemudian Ja'far pun terbunuh. Bila Ja'far terbunuh, akhirnya sebagaimana pesanan Nabi, ya, Abdullah bin Rawahah ganti. Abdullah bin Rawahah ganti. Begitulah Abdullah bin Rawahah, bila dia pimpin perang, dia pun terbunuh. Cerita Ja'far bin Abi Thalib tadi menarik, tuan-tuan sekalian. Ja'far bin Abi Thalib ni bila tamat saja peperangan, sahabat-sahabat cari di mana jasad dia. Bila jumpa jasad dia, Ja'far bin Abi Thalib ni, di badan dia ni ada sekitar 70 kesan luka, sama ada tetakan pedang ataupun tikaman lendir. Di badan Ja'far bin Abi Thalib ni, sepupu Nabi, ada 70 kesan luka, sama ada kena pedang ataupun tikaman lendir, ya. Baik. Kalau dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, ya, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata dia, ketika perang Mu'tah, kami mencari Ja'far dan kami mendapatinya telah terkorban. Kami temui tubuhnya lebih 90 kesan, lebih 90 kesan panahan pada tubuhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya antara 70 ke 90. Boleh jadi campur luka besar, luka kecil tu. Jadi orang ni kata 70, kan? Kalau hadis Imam Bukhari ni dia kata 90 kesan pada tubuh badan Ja'far. Baik. Akhirnya diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Bila Abdullah bin Rawahah pimpin perang, dia pun syahid. Maknanya Nabi sudah dapat isyarat itu. Tiga-tiga sahabat Nabi ini syahid. Dan Nabi pun tak sebut nama berikutnya. Bila Nabi tak sebut nama berikutnya dah, agak kelang kabut sikit ni. Agak kelang kabut sikit. Tengah perang berkecamuk ni kelang kabut, tak ada panglima ni. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, ya, namanya Thabit bin Al-Arqam. Thabit bin Al-Arqam, dia kata kita kena lantik panglima baru. Dia menjeritlah tengah-tengah perang tu, Thabit bin Al-Arqam. Dia kata kita kena lantik panglima baru. Bila dia cadang itu, orang lain pakat tunjuk kat dia lah, Thabit, kamulah jadi panglima. Dia style orang kita mesyuarat. Siapa paling banyak sekali bercakap, dia lah jadi pengarah kan. Rupanya ada pesen dulu tu, ada sampai ni. Thabit bin Al-Arqam cadang, dia kata kita lantik panglima baru. Orang lain pun pakat tunjuk kat dia lah, kamu lah jadi panglima. Dia kata aku tak boleh, aku tak layak. Akhirnya kita mesyuarat kali kedua tu, mari mesyuarat senyap, tak cakap. Cakap lagi jadi AJK terus, kan? Pesen orang kita macam tu lah. Dia kadang-kadang dalam mesyuarat ni ada orang yang dia mampu pimpin orang. Idea tak banyak tapi dia boleh pimpin orang. Ada orang dalam mesyuarat ni dia boleh bagi cadangan saja, dia tak ada kekuatan pimpin. Jadi kena tengok lah. Ada orang memang idea dia banyak, tapi kerja tak ada. Tapi hargailah idea tu. Jangan asal orang cakap saja nanti. Asal orang cakap saja nanti. Tak mari mesyuarat dengan kawan tu. Baik. Jadi akhirnya berlaku perbincangan, dalam waktu yang segera naiklah nama Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Tuan-tuan, menarik. Cerita Khalid Al-Walid ni menarik. Menariknya kerana apa? Tahun ke-6 Hijrah, dialah yang halang Nabi masuk ke Mekah buat ibadat umrah.
Tahun ke-8 Hijrah, dia bersama dengan para sahabat yang lain pimpin perang Mu'tah. Bermakna di tengah-tengah itulah dia memeluk Islam. Jarak yang sangat dekat. Ini hidayah Allah. Jadi dalam perang Mu'tah, Khalid Al-Walid jadi panglima yang keempat. Dia pimpin perang. Bila dia pimpin perang, dia ni waktu perang di Mekah dulu zaman jahiliyah, dan dia perang dengan Nabi berapa kali. Khalid Al-Walid ni dia sempat berperang dengan Nabi berapa kali, lawan Nabi. Jadi pengalaman dia jadi panglima perang ni dia manfaatkan sungguh-sungguh. Bila agak berkecamuk sikit waktu tu, jumlah bala tentera Rom dengan 200 ribunya, jadi macam mana nak bertahan ni? Bertahan sampai ke waktu malam sebelum berehat. Pagi esok sambung semula. Jadi macam mana nak bertahan ni sampai ke maghrib ni? Maka Khalid Al-Walid gunakan strategi yang licik pengalaman dia, ya, sehingga dia berjaya menyelamatkan angkatan tentera Islam daripada binasa. Nak kata menang besar, taklah, tapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jumlah kematian di pasukan tentera Islam. Itu sudah cukup baik. Jadi Khalid Al-Walid fikir nak buat macam mana ni? Ya? Baik, akhirnya Khalid Al-Walid dia ubah posisi pasukan tentera Islam itu supaya nampak berlaku pergerakan itu seolah-olah ada pasukan tentera Islam yang baru sampai. Caranya bagaimana? Dia arahkan pasukan sayap kanan bergerak pindah ke belah kiri. Pasukan sayap kiri bergerak pindah ke belah kanan. Kepala depan pindah ke belakang. Ekor belakang pindah ke depan. Jadi bila berlaku pergerakan seperti itu, pasukan Rom tengok, wih, makin bertambah ni jumlah orang ni. Padahal orang tu juga. Akhirnya dengan buat seperti itu, strategi Khalid Al-Walid, pasukan tentera Islam berjaya bertahan sampailah ke malam. Maghrib, letih, berehat. Malam tu bincang, esok nak buat apa pula. Hari ini selesai, dah boleh bertahan hari ini, okey lah, esok nak buat apa pula. Baik, esoknya tuan-tuan sekalian, ya, Khalid Al-Walid pecahkan tentera Islam jadi kumpulan-kumpulan yang kecil. Daripada 3,000 tu dia pecahkan lagi jadi kecil-kecil. Jadi kecil-kecil. Dia arahkan tentera Islam bila matahari dah mula naik pagi esok, dah mula panas. Kumpulan yang kecil-kecil ni pergi bawa kuda ke tengah padang pasir, bawa laju-laju dan naikkan debu di padang pasir. Habis satu kumpulan, mari kumpulan yang kedua pula, naikkan debu. Datang kumpulan yang ketiga, naikkan debu. Jadi Rom tengok, ui, makin bertambah ni. Padahal debu orang tu lah juga. Tu strategi perang. Naikkan debu ni, orang nampak pasukan baru sampai lah. Dia pecahkan kecil-kecil, naikkan debu, naikkan debu, naikkan debu. Akhirnya tuan-tuan sekalian, perang tamat. Tentera Rom berundur kerana menyangkakan pasukan tentera Islam bertambah bantuan yang baru. Bertambah bantuan yang baru. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, cerita perang Mu'tah ni, nak kata tentera Islam menang besar, macam itulah kesudahannya. Kesudahannya apa dia? Khalid Al-Walid yang pimpin pasukan ketika itu dapat mengurangkan jumlah kematian, dapat mengurangkan musibah yang berlaku pada tentera Islam. Dapat mengurangkan. Dan Rom pun berundur. Dalam kitab-kitab sirah hanya mencatatkan bala tentera Rom dengan sekutu dia Arab tadi, 100,000 tadi, jumlah kematian yang sangat besar. Setakat itu saja. Dalam kitab sirah saya cari berapa jumlah dia tak jumpa. Dia hanya tulis jumlah besar. Itu tak tahu apa. Adapun di kalangan tentera Islam, jumlah sahabat yang syahid 12 orang. Tuan-tuan, 200,000 lawan 3,000, 12 orang. 12 orang yang berjaya mereka bunuh. Sepatutnya cincang-cincang takkan tak dapat 100. 200,000. Tapi yang terbunuh di kalangan sahabat syahidlah 12 orang. 12 orang. Jadi Khalid Al-Walid berjaya bertahan dan akhirnya bawa tentera Islam balik ke Madinah. Balik ke Madinah dan sampaikan berita itu kepada Nabi. Berita kejayaan itu. Kejayaan apa dia? Kejayaan yang menyebabkan Rom berundur. Rupa-rupanya tak perlu tunggu sahabat balik. Tak perlu tunggu sahabat balik daripada Mu'tah. Nabi duduk di Madinah, Nabi dah dapat wahyu dah menang ke kalah. Nabi dah dapat wahyu dah tentera Islam menang ke kalah ni, Nabi dah dapat wahyu. Bila dengar kata Zaid terbunuh, Ja'far ganti, Ja'far terbunuh, Abdullah bin Rawahah ganti, Nabi jumpa sahabat-sahabat di Madinah yang tak dapat pergi perang, sakit, uzur dan sebagainya. Nabi maklumkan kepada mereka dalam keadaan berlinangan air mata. Nabi nangis. Nabi cerita kepada sahabat-sahabat di Madinah. Pasukan tentera di Mu'tah tak balik lagi ni. Nabi dah sebut dah kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Nabi kata kepada dia, dengan berlinangan air mata ni, Nabi kata, Zaid pegang panji, pegang bendera.
dia terbunuh. Kemudian Ja'far mengambilnya dan dia terbunuh. Sehinggalah Abdullah bin Rawahah mengambilnya dan dia terbunuh. Akhirnya muncullah di kalangan mereka saif, min suyufillah, salah satu daripada pedang-pedang Allah. Ini gelaran Nabi kepada sahabat. Dan sehinggalah tampil saif min suyufillah, salah satu pedang Allah, iaitu Khalid Al-Walid. Sebab tu Khalid Al-Walid digelar Saifullah, pedang Allah. Ini gelaran Nabi beri pada dia. Dia perang sungguh-sungguh sampai Nabi gelar dia Saifullah, pedang Allah. Sehinggalah Khalid memimpin, mengambil panji, barulah Allah menganugerahkan kemenangan kepada mereka. Nabi tetap sebut itu kemenangan, walaupun akhirnya Rom berundur dan tentera Islam pun berundur balik, Nabi tetap menyebut itu adalah kemenangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kisah Ja'far tadi tuan-tuan sekalian, Ja'far bin Abi Talib tadi, cerita dia terbunuh ni, Khalid Al-Walid digelar Saifullah, kehebatan dia pimpin perang. Ja'far bin Abi Talib, peristiwa tangan dia putus ini, sampailah dia diberi gelaran At-Tayyar. Bukan Tayyar, At-Tayyar. Tayyarun maknanya burung. Tayyarun maknanya burung. Tayyar ni maknanya yang berterbangan. Yang berterbangan. Kenapa dia dapat gelaran Ja'far At-Tayyar? Kerana kedua-dua tangannya yang terputus itu telah digantikan oleh Allah dengan sayap pada hari akhirat kelak. Akan berterbangan dia. Pada hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan gantikan tangan dia itu dengan sayap. Kelebihan Allah Ta'ala beri kepada Ja'far bin Abi Talib. Begitu juga Khalid Al-Walid tadi tuan-tuan sekalian, dia pimpin perang. Khalid Al-Walid kata apa? Pada hari peperangan Mu'tah, 9 bilah pedang di tanganku patah. 9 pedang patah Khalid Al-Walid, kecuali pedang daripada Yaman. Ini Khalid Al-Walid kata 9 pedang patah kecuali pedang Yaman. Ni luar biasanya perang Mu'tah ni. Baik, kata pengarang kitab ni, dia kata dia pulang bersama-sama angkatan tentera Islam itu ke Madinah. Maka Khalid Al-Walid pun bawa tentera Islam itu pulang ke Madinah. Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama yang dilalui oleh orang Islam di luar daripada semenanjung tanah Arab. Inilah kali pertama perang besar berlaku di luar semenanjung tanah Arab. Inilah kali pertama, iaitu melawan kerajaan Rom. Siapa nak lawan kerajaan Rom? Mana ada orang berani lawan? Kuasa besar pada waktu itu. Dinamakan Ghazwah sekalipun tidak disertai oleh Nabi, kerana melihat ramainya bilangan yang terlibat, sama ada di pasukan tentera Islam ataupun pihak musuh, jumlah itu besar, maka disebut juga Ghazwah. Dan juga disebut Ghazwah itu kerana walaupun Nabi tak terlibat secara langsung, Nabi yang atur peperangan ini. Baik. Ini berbeza dengan bilangan tentera dalam Sariyah yang lain. Sariyah ni perang-perang kecil, kadang-kadang jumlahnya belah-belah orang, puluh-puluh, macam tu je lah. Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah telah menggelar Khalid Al-Walid dengan gelaran Saifullah. Begitu juga Ja'far bin Abi Talib tadi digelar dengan Ja'far At-Tayyar. Baik, apa kelebihan selepas berlakunya perang Mu'tah ni tuan-tuan sekalian? Bila balik daripada Mu'tah, Rom 200,000 bunuh, jumlah mereka yang mati agak besar, balik mereka, tentera Islam pun balik. Kabilah Arab yang asalnya pergi berperang bersama dengan kerajaan Rom tadi, duk rasa Rom ni lah gagah, akhirnya mereka pakat puji umat Islam di Madinah. Hebat, berani lawan kerajaan Rom. Maka ada beberapa kabilah Arab, bila sahabat-sahabat balik daripada Mu'tah, selepas daripada itulah satu demi satu kabilah Arab yang tak peluk-peluk lagi Islam mula pakat datang menghadap Nabi. Serah diri, kami masuk Islam, sekarang kami beri ketaatan kepada Madinah, beri kesetiaan kepada Madinah. Luar biasa kerajaan Madinah ni, dengan Rom pun berani lawan. Jadi hikmah daripada peperangan Mu'tah, satu demi satu kabilah Arab yang tak masuk Islam lagi datang jumpa Nabi, mengisytiharkan sokongan, ataupun kalau tak masuk Islam pun menyatakan kesetiaan kepada kerajaan Madinah. Ini hikmah daripada peperangan Mu'tah yang berlaku pada bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Tuan-tuan dan maaf yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah selesai kita ikuti tentang peperangan Mu'tah pada malam ini. Mudah-mudahan ada sesuatu kebaikan yang kita dapat daripada kuliah kita pada malam ini berkaitan dengan Ghazwah Mu'tah.
InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bincang Ghazwah Al-Fatah, iaitu peperangan untuk membuka kota Mekah. Berlaku pada tahun yang sama, tahun ke-8 Hijrah, itu pada bulan Ramadan. Berlaku peperangan untuk membuka kota Mekah. Allah Ta'ala alam, cukup sekadar itu dulu yang boleh saya sampaikan pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Yang baik datang dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya sendiri. Sekadar itu dulu, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.